Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rakaman agenda awal ini. Saya cukup gembira. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru, tahun lunar kepada semua. Saya tak sempat, saya di Forum Ekonomi Sedunia Davos. Lepas itu saya pulang, saya keluar kembali dari negara dan kini saya berada di sini kembali. Satu perkara yang cukup dibincangkan di Forum Ekonomi Sedunia adalah tentang pengangkutan dan mobiliti. Malah mereka mengaitkannya sekaligus dengan kelestarian dan sebagainya. Tapi di Malaysia, saya menghormati apa yang dibahagikan mengikut kabinet dan sebagainya. Kita tahu Kementerian Pengangkutan melihat secara khusus kepada aspek-aspek pengangkutan dan sebab itu saya agak senyum di muka saya apabila saya cuba melihat perkara yang saya tertinggal dan tiba-tiba AES atau nama barunya Awas itu ada dikaitkan dengan maqasid syariah dan sebagainya. Tamu saya hari ini tak akan bercakap tentang maqasid syariah AES dan Awas, tapi YB Anthony Loke, terima kasih. Terima kasih. Tapi meluangkan masa. Happy New Year, tak sempat jumpa lagi. Terima kasih, salam sejahtera. Sama-sama. Teruskan saja, berikan kemas kini AES yang kini dinamakan Awas ini, sistem kamera yang beroperasi di lebuh raya untuk memastikan rakyat Malaysia berdisiplin atau pengguna jalan raya di Malaysia berdisiplin. Di mana pendirian kementerian dan YB dalam perkara ini? Okey, pendirian kita amat jelas. Bermula pada September tahun lepas, kita telah menyelesaikan isu yang begitu berlanjutan lama sejak tahun 2012 berkenaan dengan apa yang dipanggil sistem AES terdahulu. Apabila kita menentang, memang betul kita menentang dulu AES. Apa yang kita tentang? Kita tentang AES ialah berkenaan dengan cara pelaksanaan AES itu yang diswastakan kepada dua buah syarikat swasta. Apabila kutipan bayaran denda itu ataupun bayaran saman itu disalurkan kepada kerajaan, sebahagian diserahkan kepada syarikat ini. Itu bermaksud 50%. Itu bermaksud kamera yang dipasang itu mereka berorientasikan keuntungan. Dan dalam perjanjian yang disetujui oleh kerajaan terdahulu, sepatutnya 1065 kamera yang patut dipasang di sepanjang di seluruh negara. Apa yang telah dipasang ialah 45 saja sebab orang ramai menentang dan sebagainya. Jadi apabila kita mengambil alih, ini satu isu yang begitu lama tertangguhlah. Dan antara perkara pertama yang saya lakukan ialah bawa ke kabinet. Kita kata we cannot just leave it like this. Apabila sampai tamat dia punya konsesi itu, kebetulan 31 Ogos 2018, hanya 3 bulan selepas kita mengambil alih, saya kata enough is enough, let's put a stop. Kita tak mau lagi teruskan dengan perjanjian ini, let it lapse 31 Ogos. Tetapi apa yang berlaku ialah ada 3 juta 4 juta saman yang belum berbayar, tertunggak. Kita kata ini semangat Malaysia baru. Nak mulakan satu bab baru, bab lama tu kena selesai dulu. 4 juta tu saya cakap kepada kabinet, saya minta kabinet supaya kita amnesty program. Batalkan semua saman tu. So batalkan semua saman tu, apa-apa yang tertangguh dulu semua dipadamkan daripada senarai kita. Tetapi kita message yang sama, kita kata start afresh. Kita ambil alih. Kamera itu akan diambil alih oleh JPJ. Maka sebarang saman yang dikeluarkan itu adalah penguatkuasaan daripada JPJ, bukan lagi dengan syarikat. Jadi apa saman yang dibayar kepada JPJ itu adalah dalam dana kerajaan. Tetapi tujuan kita menyaman, bukannya kita nak kutip hasil. Kita nak mendidik. Bagi saya paling baik kalau tak ada saman dikeluarkan. Maksudnya orang ramai mematuhi had laju. Kalau banyak saman dikeluarkan yang dikendaki oleh syarikat terdahulu, mereka mengaku keuntungan. Tetapi bermaksud ramai orang yang tidak mematuhi had laju. Bagi kita, lebih kurang saman lebih baik. Itu yang kita harapkan. Jadi kita dah berkata bahawa kita kena tegas. Kalau kita nak start afresh, nak mulakan bab baru, kena ada penguatkuasaan yang bersungguh-sungguh, yang tegas, yang jangan bagi signal-signal yang berlainan. Maksudnya, kalau saman tu tak ada lagi diskaun-diskaun lah. Kalau diskaun tu, orang ramai tak bayar. Kalau yang bayar tu, kalau orang yang patuhi undang-undang, dia bayar. Lepas tu ada pula diskaun. Dia pula tanya, mengapa saya bayar 300? Mengapa saya bayar saman? Padahal, kalau tak bayar 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, akan ada diskaun. Jadi itu tidak menyebabkan satu pendidikan civic yang bagus kepada masyarakat kita. Maksudnya, tak payah patuhi. Kalau undang-undang tu zaman tu, kalau kita patuhi, kita rugi. Itu message yang salah. Jadi we come up with a clear policy. Kita kata kita kena tegas, kita ambil alih, bab yang lama tu kita selesaikan. Apa-apa saman yang 4 juta tu, masa tu ada sebahagian yang kalau ada saman tu, dia tepuk tangan lah. Mereka tak cakap apa, dia tepuk tangan lah. Tapi orang yang bayar tu, orang yang ada pula sebahagian pula kata, oh ini kerajaan ini nak populis.
Mengapa saman ini pula dibatalkan nak populis? Pada ketika itu ada tempoh 2 minggu yang kita kata daripada 17 Ogos hingga 31 Ogos. Yang kita kata tak akan keluar apa-apa saman. Sebab itu tempoh peralihan. Dalam tempoh 2 minggu ini, daripada 18 Ogos hingga 31 Ogos, 30,000 imej dirakam. Maksudnya sepatutnya 30,000 saman dikeluarkan. Okay. Oleh kerana tempoh itu adalah tempoh peralihan, tak ada saman dikeluarkan. Maka boleh tunjuk bahawa kalau kita tidak ada penguasaan, orang ramai akan memandu laju. Mereka akan pecut. Walaupun ada kamera, dia tahu tak payah saman, pecut. Dalam masa tempoh 2 minggu, 30,000 imej dirakam. Ini bermaksud bahawa kalau tak ada penguasaan, maksudnya orang ramai akan memecut, akan memandu laju, mereka tidak akan mematuhi had laju itu. Jadi persoalan yang saya nak lontarkan kembali kepada pengkritik-pengkritik, orang yang mengatakan bahawa ini kerajaan tak berdiam rasa, kita U-turn dan sebagainya. Okay. Saya nak tanya, apakah alternatif ada? Kalau saya nak jadi popular, saya minta JPJ keluarkan semua kamera. Terus saya popular. Graf politik saya naik. Popular. Seluruh negara akan orang popular. Tetapi juga ada sebahagian kata, oh ini nak populis. Kalau kita buat begitu, mungkin kita mendapat keuntungan politik. Tetapi apakah mesej yang disampaikan kepada rakyat? Pemandu-pemandu yang tidak berhemah itu, mereka akan pecut lah. Mereka tahu tak ada kamera, tak ada saman, pecut lah. Jadi ini akan membahayakan pengguna-pengguna orang jalan raya yang lain. Jadi saya mengambil satu pertimbangan bahawa kita kena ada satu ketegasan. Dan kita perlu, apa yang penting bagi saya ialah mesti mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Terutamanya kadar kemalangan maut di negara kita yang cukup tinggi. Ada yang berpendapat bahawa rakyat sudah memilih, YB dipilih dalam pilihan raya umum yang lepas, Tuan Dr. Mahathir memilih YB untuk memegang portfolio ini, maka buatlah seperti yang diamanahkan itu. Dan ketegasan itu yang dipilih oleh YB, jadi saya akan pilih untuk itu buat masa ini. Cuma saya nak bawa diskusi ini ke gambaran yang lebih luas. Akhirnya, kita mahu sistem pengangkutan di Malaysia yang lestari. Lestari bukan saja dalam aspek keselamatan, tetapi juga pelepasan gas rumah hijau, infrastruktur yang tidak merosakkan alam sekitar dan sebagainya. Dalam konteks itu, sebelum saya pergi ke hijau itu, tabiat memandu ini bukan mengikut musim pilihan raya. Ia mengikut peredaran generasi dan sistem yang kita ada sekian lama. Apa yang ingin saya bincangkan dengan YB sekarang, saya pun kalau nak rating naik, lebih baik saya bercakap sama ada U-turn atau tidak. Tapi soalnya, akhirnya, outcome atau hasil yang kita mahu adalah sesuatu yang lebih baik untuk semua masyarakat Malaysia. Kerana bayangkan satu keluarga yang kehilangan pencari nafkahnya hanya kerana dia ditimpa kemalangan ketika pulang atau nak pergi kerja. Itu tidak sepatutnya berlaku. Tapi itu berlaku setiap hari hampir di Malaysia. Jadi YB sendiri pernah bercerita di sini tentang kehilangan ahli keluarga ketika masih kecil. Jadi saya nak terus pergi. Sweden ada sistem di mana mereka mengatakan zero accident policy. Di Malaysia dengan tempoh yang masih ada lagi, masih baru juga Kerajaan Pakatan Harapan, di mana dengan ketegasan yang sudah disebutkan tadi, di mana YB nak bawa aspek ini. Kerana kalau kita lihat negara-negara maju, semua negara bergelut dengan isu yang sama. Tetapi mereka mengambil langkah yang mungkin lebih drastik mengikut ekosistem mereka. Ekosistem kita, kalau kita boleh tinggalkan sikit arena politik yang begitu hangat dan bising sekarang ini, tidakkah kita hanya harus melihat pada akar umbi itu dan apakah yang terbaik untuk itu? Okay, yang pertamanya memang kita mengimpikanlah bahawa kadar kemalangan sifar. Tetapi itu sesuatu yang mungkin sukar untuk dilaksanakan. Tetapi apapun bagi saya sendiri, yang paling penting ialah saya mesti nak melihat dalam tempoh yang ada pada saya, mandat yang diberikan kepada saya, saya mesti melakukan sesuatu untuk mengurangkan kadar kemalangan, terutamanya kadar kemalangan maut. Pada tahun 2017, kadar kemalangan maut di negara ini ialah 6,740 orang. Maksudnya hampir setiap hari secara puratanya 19 orang mati di atas jalan raya. Angka ini mesti turun. At the end of these 5 years, kalau angka ini tak turun, maka saya gagal. Itu KPI lah. Itu bagi saya, itu adalah kegagalan saya. Kalau angka itu tak turun. Saya pun tak ada muka lagi nak jadi menteri. Kalau angka itu tak turun dalam tempoh 5 tahun ini. Maksudnya itu saya menjadikan sebagai misi saya, sebagai tanggungjawab saya, nak mengurangkan kadar kemalangan maut. Bagaimana kita nak laksanakan ini? Beberapa perkara perlu diambil kira. Yang pertamanya penguasaan. Kalau tak ada satu negara yang kata
tidak ada penguasaan yang tegas kalau kita nak mengurangkan kadar kemalangan. Lihat negara-negara maju. Tegas. Kalau saman dikeluarkan, tak ada diskaun dah. Tak boleh kata apa, you tak boleh lari. Kalau kamu betul tak mematuhi, ada demerit system dan sebagainya, mata yang telah ditolak itu cukup mencukupi, maka lesen digantung. Ya. Kita ke arah itu. Itu sebabnya kita nak melaksanakan sistem demerit point. Maksudnya kalau seseorang itu memandu tanpa mengikut undang-undang, mereka dikenakan saman, dah cukup mata demerit, maka lesen itu digantung. Itu mesti dilaksanakan. Tetapi saya mengambil pendekatan, mengetahui minda dan paradigma rakyat Malaysia, kita mesti ada carrot and stick approach. Okey. Maksudnya bukan sahaja dari segi denda saja, bukan dari segi kita nak menghukum orang saja, tetapi kena ada insentif. Okey. Insentif untuk menjadi pemandu baik. Yang sekarang ini saya sedang bincangkan dengan beberapa syarikat insurans yang kita nak buat jelas satu. Maksudnya kalau dalam setahun, kalau orang itu tak ada saman, maksudnya tak ada speeding, tak ada apa ni, Lampu merah beat ke? dan lampu merah dan sebagainya, clear, tak ada saman, maka ada diskaun tambahan kepada premium insurance mereka. Itu yang NCB itu inilah yang dikembangkan. Okey. Besides NCB, ada lagi tambahan. Mungkin 5% dan sebagainya. Yang saya sedang bincangkan mekanismenya dengan beberapa syarikat insurans, kan kita harap dalam masa beberapa bulan dapat dilaksanakan kepada orang ramai. Itu sesuatu yang ia akan menggalakkan. Okey. Maksudnya, saya memandu secara berhemah bukan sahaja boleh memastikan keselamatan bagi diri saya dan juga keluarga saya, tetapi pada masa yang sama ada insentif kewangan. Boleh kurangkan premium insurance. Jadi sekarang ini juga berkait dengan kos sara hidup. Ya. Jadi kalau kita boleh kurangkan insurance premium, kos sara hidup, maksudnya ia sesuatu yang baik kepada pengguna itu. Saya setuju dengan insentif seperti itu. Contohnya kalau dalam sukan pun, kalau ada ibu bapa mengorbankan masa dan sumber, maka mereka sepatut diberi pelonggaran untuk kos dan sebagainya. Bukan saja dalam pilihan raya dan negara pengangkutan. Soalnya di sini, polisi besar sekali macam mana? Kerana di negara maju, mereka semakin tidak menggalakkan orang memandu. Kalau boleh, mereka mahu tidak ada kenderaan persendirian di atas jalan raya, dan mereka menggerakkan belanjawan atau bajet negara mereka ke arah pengangkutan awam. Estonia misalnya memberikan perkhidmatan awam percuma, hampir percumalah kepada akar umbi untuk bergerak dengan lebih bagus. Bagaimana Wabi melihat kerangka yang kita bincangkan tadi? Itu isu semasa, tapi isu lebih besar ke arah mana kita nak bawa mobiliti negara kita? Ya, sudah tentunya kalau mengikut visi kita, ialah kita nak capai kalau ratio ataupun modal share untuk pengangkutan awam mencapai 40%, 40-60, 40 pengangkutan awam, 60% penggunaan kereta individu. Tetapi kita berada jauh daripada sasaran itu sekarang. Tetapi bukan bermaksud bahawa kita tidak menggerak ataupun tidak membangunkan sistem pengangkutan awam. Yang kita memang projek-projek pengangkutan awam akan diteruskan. Dan saya yakin akan lebih banyak peraburan daripada kerajaan akan disalurkan untuk pengangkutan awam. Tetapi ini kalau melihat kepada trend sekarang dan juga faktor geografi sekarang ini, kebanyakan sistem pengangkutan awam yang dibangunkan adalah di bandar-bandar besar. Yang kita tak boleh lari daripada itu. Kita mesti fokus di Lembah Kelang, di Johor Bahru, di Pulau Pinang, dan saya harap juga dapat diperluaskan ke Kota Kinabalu dan Kuching dan sebagainya. Beberapa kawasan urban yang besar itu mesti difokuskan supaya ada pengangkutan awam yang efisien. Kita nak menggalakkan, seperti yang saya kata, prasarana dah ada. Ada kemudahan yang ada. MRT sepatutnya membawa 400,000 orang penumpang setiap hari sekarang. Tapi apa yang dicapai sebelum ini ialah kurang daripada 150,000. Jadi kita nak lihat bagaimana untuk menggalakkan orang ramai mengguna. Jadi kita lancarkan My100 yang begitu popular. Sekarang ini dah hampir 80,000 lebih orang melanggan pas bulanan ini. My100. Maksudnya penggunaan MRT, penggunaan LRT itu meningkat. Dan saya melihat graf itu daripada bulan Disember hingga Januari sampai sekarang Februari meningkat. Saya rasa saya perlu pergi rehat. Bila kembali nanti, saya nak masukkan juga, kita undur sikit ke belakang. Antara sebab yang difikirkan, kenapa kita ada MRT yang begitu berbilion-bilion belanjanya, tapi orang naik tak sampai pun separuh daripada sasaran. Ada juga yang berpendapat kerana waktu pembinaan MRT itu, fikiran rakyat dan hati rakyat tidak diambil kira dengan besarnya dalam pembangunan itu. Saya nak tanya itu pada YB kerana YB memang saya tahu hebat membaca dan buat kajian melihat ke belakang sekarang dan masa depan. Dan dalam dunia yang penuh dengan big data atau data raya, kepintaran buatan, artificial intelligence, semua data-data pengangkutan dan mobility ini kita boleh letakkan
dan disusun, dicerna oleh komputer dan pelayan, dan kemudian ada saintis data lihat, dan polisi kita akan lebih terarah dan mengambil kira. Itu saya nak tanya visi dan misi YB, hal itu selepas rehat ini. Terima kasih kerana anda masih menonton Agenda Wani. Saya mengutip banyak ilmu baru dan juga temu-bual di Forum Ekonomi Sedunia Davos. Dalam perjalanan balik tahun ini saya mengubah sedikit. Saya membuat follow up ataupun kita lanjutkan isu perbincangan Davos untuk kita lihat apa kena-mengena dengan Malaysia dengan ramai pakar di London. Dan di sana Astro Wani taklah sehebat CNN sebagainya, ada limousine tunggu kat airport, kita naik tube dan sebagainya, bawa beg. Di sana eskalator pun tak ada. Di Malaysia LRT, MRT semua ada lift dan eskalator. Tapi yang menarik perhatian saya, ada banyak beza di antara pengangkutan awam Malaysia walaupun kita belanja berbilion dengan syarikat negara-negara maju. Dan itu yang membawa saya pada hipotesis saya letakkan tadi. Ada yang memikirkan bahawa mungkin ridership ataupun ramainya orang yang naik pengangkutan baru seperti MRT disebabkan ketika pembinaan itu adakah diambil kira kawasan penduduk, mereka yang ingin naik dan sebagainya. Jadi dengan era big data dan sebagainya, saya nak tanya itu. Adakah polisi dulu dikaji dan sekarang polisi baru melihat secara lebih terperinci kepada data yang diperlukan rakyat? Okey, yang pertamanya kalau apa yang dirancang dulu, kita tak boleh kata untuk go back lah, reverse apa yang kita telah putuskan terdahulu. Tetapi saya mengambil pendekatan yang lebih untuk moving forward. Apa yang kita akan lihat ke depan ialah pertamanya, dengan kita melaksanakan penggunaan PAS bulanan ini, satu kebaikannya ialah kita dapat mengkaji trend penggunaan penumpang. Pukul berapa mereka ambil. Daripada stesen mana ke stesen mana yang paling ramai orang. Apakah demografi dia? Adakah lelaki ke perempuan ke? Dari segi umur dan sebagainya. Semua itu ada data dia. Dan data itu memang kita sedang kumpul dan kita mengkaji setiap bulan. Dan baru-baru ini saya mendapati bahawa apa yang dapat dibentangkan kepada saya semalam saja. Mendapati bahawa kita ada 80,000 lebih sekarang ini pelanggan yang akan meningkat setiap hari, setiap bulan akan meningkat. Tetapi yang kita rasa pelik ialah penggunaan di kalangan golongan wanita berkurangan daripada lelaki. Ini tidak mendapati trend antarabangsa. Kalau trend antarabangsa, lebih ramai wanita menggunakan pengangkutan awam berbanding dengan lelaki. Tetapi di negara ini nampaknya yang lebih ialah lelaki. Setakat ini Pak Sukan YB melihatnya sebabnya kenapa? Salah satu sebab daripada ini bukannya saintifik, tetapi saya pergi pemerhatian, saya pergi ambil LRT, saya bercakap dengan orang ramai. Masih saya ingat, ada seorang gadis yang saya bercakap dengan dia. Dia kata, apa yang mendorong kamu mengambil LRT dan apakah kelemahan dia? Dia kata salah satu perkara yang dia bimbang kadang-kadang ialah apabila bekerja sampai malam, dia park kereta dia kat stesen LRT. Lepas balik pada sebelah malam. Kalau petang tak apalah. Kalau sebelah malam, pukul 10 malam, lepas keluar daripada LRT, nak pergi ambil kereta. Perjalanan tu yang akan gelap, cahaya, dan membimbangkan mereka. Jadi ini antara feedback yang begitu baik kepada kita dan saya dah arahkan kepada prasarana, lihat semula kepada semua park and ride facilities. Saya kata lampu mesti ditambah di semua park and ride facilities. Sentiasa tak cukup masa dengan YB ini, tinggal 2-3 minit lagi. Saya nak hubungkan pada isu ini. Di Forum Ekonomi Sedunia, pengangkutan tidak dibincangkan terpisah daripada polisi kerajaan tempatan. Tidak dibincangkan terpisah daripada polisi tenaga atau energi. Saya faham portfolio, tetapi isu seperti pengangkutan dalam era sekarang yang lebih kompleks dan revolusi perindustrian ini, keempat, tidak hanya satu portfolio boleh menyelesaikannya. Betul. Macam yang tadi itu. Jadi bagaimana pendekatan merentasi portfolio ini, YB? Memang kita sentiasa sekarang ini kalau ada apa-apa isu yang merentasi kementerian, kita mengambil pendirian supaya we move directly. Kita cakap directly dengan kementerian tersebut. Apa umpamanya prasarana umpamanya. Dia kata salah satunya kos yang besar ialah kos tenaga. Bagaimana untuk merendahkan kos tenaga. Kita perlu berbincang dengan Kementerian Tenaga. Bagaimana untuk merendahkan kos tenaga. Apa yang saya katakan tadi, lampu, walkway dan sebagainya, ini sepatutnya ialah PBT. PBT kena upgrade dia punya walkway, pejalan kaki dan sebagainya. Itu pun perkara-perkara yang dulu tak ada satu badan yang mengintegrasikan semua benda ni. Jadi sekarang ini kita mesti melihat kepada keperluan. Mindset kita tak boleh ingat, tanggungjawab kita sampai pintu tu saja.
Sampai pagar itu kalau luar tu bukan masalah saya. Okey. Mindset seperti itu mesti ditukar. Jadi sekarang ini kita nak melihat kalau ada apa-apa masalah, kita terus kepada kementerian, kepada PBT dan sebagainya bincang. Bagaimana nak kita menyelesaikan. Itu pun masuk bawah KPI YB. Banyak KPI YB ni nak turunkan sebagainya. Cuma 1 minit terakhir ini, saya tak suka bagi contoh ni tapi kerana kontroversi baru ni, tapi saya terpaksa bagi Singapura. Saya tahu ada banyak mesyuarat baru ni, perkara-perkara yang begitu hangat, tapi saya nak fokuskan. Di sini kita ada SPAD. Di sana ada sekarang APAD. APAD sekarang. Di sana ada LTA. LTA itu bukan hanya pengangkutan awam darat, pengangkutan darat itu. Jadi kalau macam saya ingat jalan Orchard itu yang paling sibuk di Singapura, bila dia ada masalah, dia sampai ke berapa meter akan ditinggikan pada hari ini, semuanya teratur dan mereka boleh buat kerana kuasa mereka mutlak. Jadi pandangan YB macam mana? Kerana kalau kerajaan Pakatan Harapan hanya mengikut struktur yang diwarisi, banyak perkara tidak boleh dilakukan kerana pendekatan lain oleh PH. Adakah struktur akan diubah untuk ini? Sebenarnya struktur memang telah diubah. Kalau dulu SPAD itu bukan di bawah Kementerian Pengangkutan, dia di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dulu SPAD dengan JPJ ini berlainan kementerian. Mereka tak duduk semeja untuk postcard. Sekarang ini kita ada agensi pengangkutan awam darat APAD, JPJ. Walaupun dua agensi berlainan, tetapi apa yang penting mereka kedua-dua di bawah Kementerian Pengangkutan. Setiap hari Rabu kita duduk bersama mesyuarat pasca kabinet. Dan apa-apa isu kita selesaikan dalam mesyuarat tersebut juga. Jadi mesti ada integrasi, mesti ada perbincangan dan mesti ada you know what you're doing. So apa yang penting ialah agensi yang berkaitan itu mesti tahu di antara satu sama lain apa yang dilakukan oleh agensi yang berlainan. Saya nak berikan 30 saat terakhir untuk YB. Tegaskan sekali lagi, yang penting kita mahu keselamatan. Jadi tidak ada diskaun, tidak ada lagi tolak ansur. Siapa yang melebihi had laju, kamera awas akan ambil gambar. Itu yang saya harap paradigma masyarakat Malaysia perlu berubah. Kita jangan fikir yang zaman tu. Kalau kita tak nak bayar zaman, ikut had laju. Jangan padu laju. Itu yang penting. Jangan padu laju tu akan menjamin keselamatan keluarga kita. Itu yang paling penting. Terima kasih banyak YB. Terima kasih. Saya janji kita akan telusuri perkara ini. Kerana saya tahu ada di sana dah fikir, yelah depan kamera dia perlahan, lepas saja kamera dia pecut kembali. Itu bagaimana kita nak selesaikan, tak boleh hanya satu polisi. Itu merentasi generasi, kita akan fikirkan perkara itu. Untuk masa ini sekianlah saja. Kita akan jumpa lagi dalam pelbagai lagi perkara. Saya pun nak bisik dengan YB ada satu cadangan yang kita nak kemukakan untuk Awani bagi tahun ini berkenaan dengan pengangkutan selepas ini. Ikuti terus Awani, jumpa lagi.